Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang dihormati Ustaz Haji Syarafi selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Ketua Rombongan Haji 3D Travel dan semua warga kerjanya, haji dan hajah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini 17 hari bulan Zulhijjah 1443 bersamaan dengan 16 hari bulan Julai 2022, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat berkumpul di Dewan Istirahah ini dalam majlis tazkirah petang, tausiah petang, di mana program ini sekejap saja sambil menanti maghrib. Kemudian kita akan solat maghrib dan acara-acara lain yang ada, insya-Allah. Tajuk yang diberi, yang dipilih perbincangan kita di sini iaitulah tentang tugas kita ataupun jawatan baru yang diterima. Tajuk dia ni, aku seorang haji dan hajah. Jadi dengan title baru ini, bukan nak suruh orang panggil. Kalau orang nak panggil, biar dia panggil lah, jangan marah. Setengah orang kata, saya tak suka orang panggil haji. Saya rasa panggilan haji ni, hajah ni, satu panggilan yang mulia yang memperingatkan kita kepada Arafah, mengingatkan kita kepada Jamrah, mengingatkan kita kepada tawaf dan sa'i, dan mengingatkan kita kepada kawan-kawan rihlah yang bersama dengan kita. Kerana itu saya namakan rihlah ini, dia panggil Rihlatul Umur. Mana Rihlatul Umur? Rihlah sepanjang umur, sepanjang hidup. Bukan rihlah umum, rihlah al-umur. Ingat nama dia? Nama apa rihlah kita ni? Rihlatul Umur maknanya rihlah sepanjang hidup. Sebab kemungkinan kita tidak berulang lagi haji ini bagi kita. Walaupun nampak peluang-peluang nak mengulangi itu ada, dengan berbagai-bagai tawaran visa yang timbul akhir-akhir ini. Tapi kita letaklah ini adalah merupakan perjalanan terakhir kita, insya-Allah. Sebab kalau kita rasa banyak kali lagi nak mari, mari boleh mari pula ni, pas ni. Banyak lorong-lorong yang diberi, yang dibuka, kita pun rasa macam tak apa, kalau kali ni tak komplit lagi, tak begitu sempurna lagi, tak begitu lengkap. Sebab kita masih lagi ada ruang, ada masa yang lain untuk kita datang. Maka Rihlatul Umur ini perlu diisi dengan baik. Sebab kalau orang pergi haji, kita mengatakan, selalu saya sebut, rihlah ilallah bil qulub, pengembaraan kita kepada Allah dengan hati. Tapi pengembaraan kepada makhluk dengan tubuh. Manakala kita nak pergi jumpa orang, kita pergi tubuh kita pun tak apa. Asal ke jumpa, boleh punch card, boleh dia punya tas tu, boleh lah. Tapi kalau kita nak pergi jumpa dengan Allah, kalau setakat pergi tubuh saja, maka tidak ada ruh di dalam ibadat kita. Sebab itu di antara ciri-ciri, kriteria yang penting dalam rihlah al-imaniyah, dalam pengembaraan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kita penting kepada as-suhbatus salihah. Kita kena bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang baik-baik. Ada guru, ada pembimbing yang boleh memandu kita dalam ibadat dan juga dalam perkara-perkara yang berkait dengan hukum hakam. Maka itu adalah merupakan satu perkara di antara perkara penting dalam pengembaraan. Kalau tidak, kita jumpa macam-macam orang pergi haji. Oh, saya seronok haji tahun ni, buat gitu, buat gini.
Semua tempat makan di Mekah dia tahu belakang. Elok dia. Malam ni jumpa kawan di makan hak Arab. Esok makan hak Turki, besok makan hak Melayu. Semua tempat dia tahu. Bila kita tanya dia apa hikmah haji, itu kita tak dengar ceramah lah. Kita kira pergi Masjid Haram atau pergi makan. Kita kira pergi jalan yang buat. Dia buat tanpa roh. Ibadat itu kalau kita buat tanpa roh, tanpa pemahaman, tanpa perasaan, dengan jiwa kita yang kita rasa penting untuk memahaminya, maka kita akan kerugian dari sudut rohaniah. Dari sudut secara zahir pelaksanaan, jelaslah jadilah kita tu. Tapi yang kita naknya, pengembaraan kita ni dipanggil berpandukan kepada ilmu untuk mengorek hikmah haji dan sebagainya. Baik para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih ni ada beberapa poin yang saya nak sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan masa cukup. Yang pertama, tuan-tuan boleh tulis kita punya poin. Siapa dia boleh jawab hari ni, kita bagi hadiah, InsyaAllah. Hadiah berapa nak bagi? Nah, dia kata hadiah umrah free. Pergi Hudaibiyah esok, buat sendiri. Lepas tak payah bayar. Mana agak? Jadi itu lah. Kau tak jadi hati? Tak sihat tu. Dia kata cahaya. Dia tahu. Kalau hak tu tak jawab, boleh mari tak? Baik, kita beri hak mudah-mudah lah. Hak tidak membebankan sesiapa. Baik, poin yang pertama. Tajuk yang pertama yang kita nak bincangkan di sini, insya-Allah. Tuan-tuan boleh, admin kata tuan-tuan boleh ambil link kita ni, ada dah dekat info masuk. Boleh hantar ke anak-anak sebab dia tayang, dia tengok muka ayah-ayah dia tu tak. Tapi tak sedar akak dua-dua lah, akak satu je. Ni setengah orang ni akak dua, akak dia kata berani teh. Puasa. Saya kena tahu dia tu bosnya. Baik, tajuk yang pertama. Syukur dipilih menjadi tetamu Allah. Tajuk yang pertama. Pada anak tanya balik tajuk ni. Bukan sekadar tajuk. Tajuk yang pertama, syukur kerana haji dan hajah telah dipilih menjadi tetamu Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Menarik dia punya kata-kata ni. Al-hujjaj wal-ummar, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Makna dia apa? Orang yang datang mengerjakan haji dan umrah, insya-Allah umrah kita mari pula dah. Dalam hadis kata jangan lebih daripada 5 tahun. Kita balik ni, jangan lebih daripada 5 tahun mari pula. Dia kalau tak mari haji mari umrah. Kena ada. Maknanya dia punya tempoh tu 5 tahun. Haji dan umrah dianggap sebagai wafd, satu delegasi yang dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Delegasi yang dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Da'ahum, Allah panggil kita, fa'ajabuhu, mereka datang. Kita mari dengan apa tuan-tuan? Kita jawab dengan apa? Dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi kita jawab. Sebab itulah di antara hikmah kenapa bila kita berniat ya, haji atau umrah, kita kena bertalbiyah. Talbiyah itu maknanya kita menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Bila Allah panggil kita datang, maka apakah hak kita? Wasa'aluhu fa'atahum. Mereka minta dengan Allah apa-apa permohonan, atahum, Allah Ta'ala beri kepada mereka. Allahu Akbar. Gembira tak kita? Ini satu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang menjadi tetamu Allah, doa mereka diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahul Bazzar wa ghairuhu wa hassanahu fi sahih al-Jami'. Alhamdulillah, hadis ini sanad di hasan. Apakah rahsia? Dia kata rahsia kenapa haji dan umrah ini menjadi tetamu Allah? Sebab setelah Nabi Ibrahim AS
membina Kaabah. Nabi Ibrahim bina Kaabah. Mana sejarah dalam buku yang telah saya tulis tu. Baca dah kan buku ni. Buku Mekah ni, baca dah. Kau baru beli saja. Dia kata, bawa mari dah ni 2 kali tanda tangan dah, tapi tak kata-kata lagi. Tak, apalah yang penting ada buku. Mereka datang apabila Nabi Ibrahim AS membina Kaabah, kemudian dia panggil orang. Inna Allah qad ibtana lakum baitan fa'uju. Allah Ta'ala telah bina kepada kamu sebuah rumah, makalah kamu datang. Ketika itu, orang-orang yang berada di alam zuriat memberi jawapan labbaik, labbaik. Labbaik itu maknanya kami menyahut seruan, kami menerima jemputan. Itu mana labbaik. Kita dia akan labbaik apa dia? Jangan tukar dengan al-baik. Mau kita jangan tukar. Tu ubah tu cari dah al-baik dah kata. Nak sombah dulu. Sudah labbaik baru cari al-baik. Nah. Maka bila dia jawab labbaik, kami datang menyahut seruan ya Allah, fasaru bidzalik, maka dengan itu mereka telah menjadi tetamu delegasi yang datang bertemu menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Manakala kita mari haji ni tak tahu apa-apa sebab pun, cukup dah. Kata seorang ulama tafsir As-Sa'di rahimahullah, dia kata, kalau kita tak jumpa dah hikmah lain mari haji ni selain daripada menyahut seruan Allah, menyahut sepanggilan Allah Azza wa Jalla supaya kita mari, cukup dah sebagai satu nikmat yang besar, suatu anugerah yang agung, suatu pemberian yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, yang kita tak tahu nak sifat apa apabila kita diterima sebagai tetamu Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Maka dengan ini, para jemaah haji, kita refresh balik. Kedatangan kita menjadi tetamu Allah ini, kita kena merasai. Boleh. Nombor 1, menjiwai bahawa kita ni masih lagi menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla. Barulah kita terasa ada kemanisan iman. Iman itu manis dalam hati kita sebab kita masih lagi menjadi tetamu Allah. Tiap-tiap hari kita pergi ke Baitullah, rumah Allah Azza wa Jalla, untuk bersalat, untuk tawaf, untuk baca Quran. Maka kita bandingkan. Tak nak banding dengan Allah, kita banding dengan tak nak apa ni, walillahi. Allah Ta'ala tak nak banding, laisa kamitslihi syai', tapi kita cuba buat ada satu analogi. Kalau kita dipanggil, dijemput oleh pembesar-pembesar dalam dunia ini, kita pergi ke rumah dia, apa hidangan yang dia buat? Cukup ada belakang dah. Dengan makanannya, dengan kuih-kuihnya, dengan semua ada. Jadi bila Allah Ta'ala mari kita sini, kita kena merasai, menjiwai kita ni tetamu Allah, biar kita terasa besar. Ni kita tak rasa besar. Tapi kalau jadi tetamu orang, tetamu makhluk, rasa besar kita tak? Oh, dengan pakaian yang comel, pakai keris, pinggir buat lagi dah. Oh, saya jangan. Kalau polis kat tengah jalan, apa tunjuk kad jemputan ni? Laju sikit ni. Tuan polis nak kejar masa ni. Polis boleh lepas lah tengok pakaian smart. Tetapi kenapa bila kita mari menjadi tetamu Allah, kita tidak terasa kita ni wafullah. Kita masih lagi boleh reka, boleh lara, boleh ini perlu diperhatikan apa ni? Kita menjiwai perkara tersebut. Yang kedua, bila kita jadi tetamu, bila jadi tetamu, sudah pasti kita hampir dengan yang menjemput kita. Awak ni jemput tekhah malam ni, kita jemput malam ni pun dia panggil jemput tak ramai, khas. Lebih-lebih lagi tuan-tuan pada tahun ni pula separuh tak ramai, separuh je. Tak ada lagi saya mari haji, tak ada orang tempat makan burung di bab apa ni, ajiat. Biasa situ tu memang, kalau orang duduk di hotel Meridian, kalau duduk di hotel Anwar Diafah ni, pakai semaya depan tangga tu je. Orang tu rapat situ. Tahun ni ada juga orang semaya, tapi fire yang tak sah. Sebab tak sambung dia punya sah. Ingat baik. Kalau di atas Meridian tu jangan sambung, jangan imam dengan imam wajib haram. Orang kata dengar, duduk Malaysia apa dengar, orang live kan juga. Kita kerja fiqh ni ada seni dia sendiri. Alhamdulillah. Cuma semalam tu masalah pagi Jumaat tu. Bila imam bagi baca surah Sajadah, ramai orang yang rokok, dia tak setuju. Jadi kita dah keluar ada kenyataan. Ada ulama yang keras, dia kata kena sembahyang semula sebab dia telah rokok, dia menambah ke satu rukun tanpa izin. Ada yang mengatakan oleh kerana dia buat kerana dia jahil, dia tak tahu, itu dimaafkan wallahu a'lam. Yang langkah terbaiknya solat balik.
2 rakaat bukannya banyak subuh. Baik. Mana yang kedua, kita kena merasai bahawa kita sekarang menjadi tetamu Allah. Mana bila kita ni mesti dekat dengan Allah sebab kita tetamu dia. Bila dekat, buatlah benda-benda yang baik. Kita ni kalau duduk dalam rumah orang besar-besar, nak gerak buat setakut tak. Ni macam-macam kita boleh buat. Allahu Akbar. Yang ketiga, bila kita sebagai tetamu, kita kena rasa malu dengan Allah Azza wa Jalla. Kena ada sifat al-haya'u minallah, malu pada tuan rumah. Sebab itulah saya bila tengok orang yang buat pelik-pelik, Arab ke, Melayu ke, Jepun ke, apa dia, Bangla ke, isap pokok tepi jalan tu, kita tegur lah. Tak kira Melayu, Arab, habis kita tu dah nasihat. Kita kata mu duduk Mekah ni malu kat tuan rumah. Tak, kalau duduk jauh boleh tahan sikit. Ni depan dekat Kaabah kita mari. Jadi tetamu Allah. Kita pergi rumah orang nak tahu. Masuk dalam majlis pembesar, kita duduk buat benda-benda. Raja duduk cakap depan, kita duduk main benda depan. Boleh ke tak boleh? Pengawal kita klik balik ada moy. Mari pula. Nak buat tak kuk nak panggil lagi ni. Itu dia panggil bahasa dia. Bahasa Kelantan. Baik, 3 perkara ni sebab kita menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat malu yang kita kena ada tadi, sebagai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dia kata, istahyu minallah haqqal haya. Naklah kamu malu kepada Allah Ta'ala dengan bersifat malu yang sungguh-sungguh. Kata di para sahabat, ya Rasulullah, inna nastahi, kami ni malu. Alhamdulillah. Nabi kata, laisa zalikum. Bukan sakat sifat kata malu saja tak jadi. Yang dia naknya, walakin man istahya minallahi haqqal haya. Siapa dia malu pada Allah Ta'ala dengan sifat yang malu, dia kena jaga kepala dia dan segala anggota yang ada di kepala. Mana mata kita tak boleh tengok benda tak baik, telinga kita tak boleh dengar benda tak baik, mulut kita tak boleh masuk benda tak baik, lidah kita tak boleh bercakap benda tak baik. Mana semua pemikiran kita pun kena jaga daripada pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Wal yahfazil batn wa ma wa', jaga perut kita daripada dimasuki oleh benda-benda yang tidak baik. Wal yadhkuril maut wal bila, dia kena sentiasa mengingati maut, mati dan kehancuran. Kita ni bila kita mati biasanya hancur lah. Jarang-jarang dah orang banyak dia tak hancur, ada. Ana satu masa pergi ke kubur apa ni, kubur Ma'la ni atau kubur Bakit, kita pergi siasat. Tanya penggali kubur, mu cakap menggali kubur ni berapa ramai yang jumpa mayat tak hancur? Dia kata rahsia, tak ada cakap. Tak boleh royak. Mayat dia ramai. Dia rasa ada mayat kalau tak hancur, dia package. Bila tuan dia tak hancur, kain kapan dia pun sama. Putih ya tak ada. Comel, Masya Allah. Yang pentingnya kita berdoa kepada Allah SWT, biar kita mati dengan husnul khatimah. Masuk dalam kubur tidak dihimpit oleh kubur, tidak ada perabadi, tidak ada siksaan kubur, sehingga kita selamat sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa man arada al-akhirah, kata Nabi, siapa dia nak akhirat, taraka zinatad dunya, dia akan tinggal segala godaan dunia yang fana. Faman fa'ala zalika, siapa dia buat benda tu, mana ingat akan mati, jaga perut, jaga anggota kita daripada perkara yang tidak baik, itulah nama dia orang yang malu kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah tajuk ni tuan-tuan haji dan hajah boleh balik nanti. Tengok dalam YouTube kita punya channel Abu Anas Madani tu, cari kitab nama dia Penawar Bagi Hati. Ada 30 kuliah Penawar Bagi Hati ni, lengkap, komplit. Beli buku dia, buka kitab ni kita belajar sendiri pun tak apa. Tak boleh ustaz, ada orang kata kalau ngaji tak ada guru, maka syaitan lah guru dia. Kaji dengar apa lagi? Tak ada apa. Buka YouTube Abu Anas ngaji dekat apa tu? Boleh dia kata tak ada guru. Kalau tak ada guru ni, orang tak tahu siapa tu. Siapa dia mengajarmu tak tahu. Guru saya cakap. Siapa guru awak? Tak boleh cakap. Orang tak boleh cakap guru ni bahaya. Siapa dia kata dia ada guru tapi dia tak mau cakap, tak mau declare guru dia, maka itu ajaran yang berbahaya. Sebab ada benda yang dia sembunyikan. Kita dalam dakwah kita tak ada benda sembunyi. Baik, itu yang pertama. Kita ambil rangkap banyak, 2-3 tajuk lagi ni. Yang kedua, tanda tuan-tuan, yang kedua, baikkan hubungan dengan Allah
murnikan tauhid kita, sempurnakan ibadat yang wajib dan yang sunat. Yang kedua, kita nak pulih baik hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dulu-dulu, zaman-zaman kita muda dulu, zaman kita lara dulu, yang kata zaman jahiliah, yang ada setengah orang ni over claim, dia panggil over claim. Dia mari jumpa kita ni, dia kata, Ustaz maaf saya dulu jahiliah. Oh, kata baik. Kita bila dengar dia kata dia jahiliah, anak pun bisik. Tuan Haji pernah bertemu dengan mendiang Abu Jahal? Dia kata, gua nak tanya kita. Kau zaman jahiliah, zaman Abu Jahal dulu. Nah, kita ni orang tak disebuah diri kita kepada benda yang buruk. Kita disebuahkan kepada, kalaulah kita nak kata kita ni tak apa ingat lara zaman muda begitu lah. Kalau zaman muda gitu lah. Zaman muda ni panggil TST lah, sama-sama tahu. Dah ada hak solat sikit-sikit, ada hak solat banyak, jaga-jaga macam-macam. Kata orang, seorang pengurusi masjid, dia kata kita ni macam kapal selam, dia kata. Kita dengan solat ni, dengan masjid macam kapal selam. Kata apa tu pengurusi kata gitu. Dia kata timbulnya sekali, tenggelamnya lama. Hari Jumaat yang muncul di masjid, orang lain tak jumpa. Kata boleh kira lagi, takut hari raya yang muncul di masjid. Dah, ni kapal selam. Orang tak tahannya kapal selam tak naik lagi, buat lagi. Jadi kita tengok gitu. Mana sekarang ni kita nak pulih balik hubungan kita dengan Allah, bermula dengan apa? Bermula dengan murnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita tauhid, kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak dipuja, dipuji, disembah lain daripada Allah Azza wa Jalla. Allah ajar kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Hanya mu yang kami tak minta pertolongan. Tiba-tiba dalam pengakuan solat kita, dalam Fatihah kita mengaku, keluar solat pergi minta tolong dengan benda-benda yang pelik-pelik. Nak masuk hutan, kita minta tolong dengan penjaga hutan. Nak masuk laut, tok ayah jaga laut, nak lalu kau ni. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya tak ada benda tu. Tak apa. Tapi kadang-kadang kita pergi percaya kepada bomoh-bomoh, dukun-dukun yang mengaku tahu benda baik. Ni tak apa nak jauh. Minta maaf saya sebut betul-betul. Tak, mudah-mudahan percaya. Tanya saja tu. Bukan nak percaya pun. Haji dah ada ingat. Ini balik masjid ni. Suami isteri berhenti tak omong tanya sikit. Duk mana barang kita hilang ni? Benar baik mana tahu. Hari ni rasa tak sedap tubuh ni. Siapa dia buat kita ni? Pergi rumah Tok Omong kena lalu. Dia tanya dia ambil air berasak tengok. Tak jauh. Rumah dia dengan rumah kita tu belaga tangga. Kita balik tangga mana? Tangga balik ni ke tangga di kiri. Mula curiga pada orang. Mula suuzan, salah buruk sangka pada orang sebab hasil daripada pergi main dengan bomoh-bomoh yang duk cakap. Karena itu Nabi bagi amaran. Man ata'arrafan au kahinan. Siapa dia pergi jumpa bomoh-bomoh, dukun-dukun yang tahu, dia mengaku meramal benda gaib ni, fasa'alahu, dia pergi tanya saja. Tanya saja. Lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, tidak diterima daripadanya solat 40 hari. Itu tanya. Kalau dia percaya, fasaddaqahu bima yaqul. Dia percaya dengan apa yang dikata oleh Tok Bomoh, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu para jemaah sekalian, jaga tauhid kita, murnikan tauhid kita daripada syawaib, daripada benda-benda yang tidak baik. Ni zaman kita dah haji ni, itulah satu video sebahagian anak-anak yang mengaku Islam memperlik Islam. Tengok siapa ada video dalam grup-grup tak jumpa. Tak jumpa kat muncul, tak tengok tu. Tak tengok muncul. Perlik dia main dengan Islam. Pakai tudung, cabut tudung. Lepas tu hina perkataan Islam macam-macam. Mana perbuatan itu kalau kita mengikut dalam kaedah. Baru ni anda sebut kitab, nama dia kitab Mustika Hadis. Ya kan? Kitab Mustika Hadis, tuan-tuan balik dia beli kitab. Kitab Mustika Hadis saya dah khatam. Mengajar dia di Masjid Negara Kuala Lumpur khatam. Di masjid lain kita khatam. Tajuk dia, jilid yang pertama, kewajipan menjaga akidah. Ada lebih daripada 50 perbuatan, perkataan yang boleh merusakkan Islam. Kita tengok orang ni makan dia jilat jari. Nabi saja gitu. Baik. Apa ni jijik ni?
Tak pertama dua awak ni. Kita kata sunnah ni. Sunnah pun kotor. Orang ni kena mengucap semula. Walaupun maknanya nampak simple yang main-main ni. Tapi boleh merusakkan akidah, boleh merusakkan tauhid dengan perbuatan-perbuatan itu. Maka kita kena murnikan akidah kita. Baik hubungan kita sekarang ni, kita jaga solat. Tapi saya bimbang juga dengan kepahaman-kepahaman yang bermudah-mudah dengan solat. Islam itu mudah. Kita ingat, Islam itu payah ke mudah? Inna dina yusrun. Islam itu mudah. Tapi kita mempermudahkan solat tak boleh. Jalan jam. Balik jamak kat rumah je lah. Senang dia jamak. Masuk hospital, sakit ya. Nanti keluar hospital, kita jamak, kita solat qada. Kita tak tahu lagi. Patutnya orang pergi hospital orang paling kuat solat. Sebab kita bimbang dengan kematian. Doktor duduk hospital, banyak dah tengok orang mati kan. Tapi terbalik pula hari ni. Bila masuk hospital, jadi boleh lesen tak semaya. Ini masalah. Ana buat kursus bersama dengan dia panggil hospital mesra ibadah. Kita kursus pada pegawai-pegawai hospital ni supaya bantu orang Islam yang nak solat macam mana cara. Ajar. Awak dalam awak tengok seorang makcik tu pegang tasbih kuat fikir. Kata orang ni kuat jaga solat. Tanya dia, makcik, berapa hari dia duduk sini? 2 minggu dah ustaz. Solat lagu mana? Tak lagi. Astagfirullahaladzim. Hak lain tak cara dah. Duduk tidur. Hak ni tasbih duduk tangan. Maya ke tak? Tak. Pasal tak tahu nak maya lagu mana. Dengan wayanya dengan. Kita kata subhanallah. Habis baca mana ingat dah. Subhanallah duduk zikir, baca Quran, baca 30 baca. Kita kata Masya Allah, ini di antara kelemahan kita, para jemaah sekalian. Kita kena pulih balik hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dari sudut akidahnya, dari sudut ibadatnya, jaga solat betul-betul, solat fardu dan juga solat sunat jangan tinggal. Kita ana selalu kempen kepada tuan-tuan, dia panggil solat projek mega mampu milik. Ingat dia? Apa dia projek mega tu? Kau tak ingat? Mana? Kuat sikit orang nak dengar. Projek mega tu maknanya solat sunat qabliyah, ba'diyah yang 12 rakaat. Ingat? 2 sebelum subuh, mana lepas azan subuh tu 2. Baru ni masa haji pun jemaah terkejut. Macam mana nak solat ni? Lepas azan terus dia qamat. Rasa tak? Kau tak tahu? Sebab waktu haji ni biasanya masa tu orang tengah tawaf tu ramai. Manakala nak tunggu masa untuk qamat, mungkin orang terpuh. Jadi rempuhan di situ. Bertolak sana sini. Jadi lepas azan terus dia qamat. Lepas qamat orang boleh sambung tawaf. 2-3 hari kan. Lepas habislah. Alhamdulillah. Jadi tak apa. Yang maknanya masa tu ada jemaah tanya, habis 12 rakaat tak dapat ambil projek mega saya ni. Kata boleh, jangan takut. Nak macam mana? Kita boleh qada balik selepas solat subuh. Dicari tempat lain lah, tempat yang tak jam tawaf tu, dia solat. Boleh tak? 2 sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Ni. Sebelum zuhur kita 4. 2. Kalau rasa tak sempat, buat selalu 4 rakaat. Boleh. 2 lepas zuhur. Jadi berapa? Berapa dah? 8. 2 selepas asar. Ada batahan? Alhamdulillah. Takut bakat tulis dah ni. Dia kata ni ceramah Mekah ni ada hak baru pula ni. Jangan. Lepas asar tak ada Jangan ada cari pasal. Kita nak test market tu nak tengok. Kepahaman apa kita ni mantap molek. Alhamdulillah. Lepas asar ada. 2 lepas maghrib. 2 lepas isya. Cukup? 12 rakaat. Setakat Mekah ni cukup tak cukup? Slow jawab ni mana? Bagi air tu. Cukup? Berat sikit. Muslimat cukup? Dia kata ustaz ayat dah, jangan jawab. Takut riak. Maknanya kita kalau takut riak jangan jawab. Saya bimbangnya takut tak ada. Ini yang kita bimbang. Betul lah. Bukan takut riak, tapi takut tak cukup. Jangan dah. Jadi kita zikir kita lepas solat pun kita ada. Alhamdulillah. Mana-mana jemaah yang belum dapat kad kuning ni, tertinggal ke, telah terendam dalam air ke, boleh qada balik hari ni. InsyaAllah kita akan balik. Ada setengah tu apa dah ustaz? Ada 2-3 sahabat kita, alhamdulillah. Saya terima kasih banyak waktu dibina podium hari dekat kita.
Waktu di Mekah dia mari, nak tasmid hak dia baca. Selepas pada ni, saya bagi peluang lah kepada haji, boleh mari untuk tasmid. Zikir-zikir pas solat yang kita dah ajar, ambil daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda bagi tahu awal-awal lagi pada tuan-tuan haji. Tuan haji balik ni di antara calon imam-imam di surau kita siapa dia agak-agak? Tu haji bawa balik Mekah ni. Dia tolak naik. Tapi kalau kita hafal dah zikir, berani ke tak berani? Sebab dia tu asal naik dah. Gor Isra kita email kata. Kita zuhur asar tu kita berani-berani dulu. Jangan tak berani. Mana kita kena pulih balik dengan Allah Azza wa Jalla di antara hubungan di antara kita dengan Allah, salat dan juga Al-Quran. Ustaz minta maaf saya tak boleh baca Quran. Kena belajar, usaha belajar. Alhamdulillah hari ni kelas Quran macam-macam dia. Anak gurau, anak kata tuan-tuan dan puan-puan, di saat pen boleh baca Quran, kalau kita orang tak boleh baca Quran, rasa tak malu kau kita. Tidaklah ni pen baca Quran. Baca. Macam-macam baca dia boleh baca dah. Imam Mekah boleh, Imam Madinah boleh, Imam Mesir boleh. Pen boleh baca Quran. Kita je tak boleh baca Quran. Tak apalah, benda dah lepas-lepas. Tapi untuk masa depan ni kena usaha biar boleh baca Quran. Kata insya-Allah. Kita mengaji Quran. Jangan malu. Oh saya malu. Tak apa panggil ustaz mari rumah mengajar sama seorang. Ada ustaz-ustaz kita ni rajin. Dia buat kelas ngaji sama sore apa ada. Sama sore. Baik dekat. Jangan masuk. Mula-mula anda tengok saya pergi melawat di Singapura. Dia ada bilik kecil-kecil lah di tepi masjid ada. Kata ni apa ni? Dia ada ni kelas talaki sama seorang. Dia pak orang malu. Duk main walad doli ni enggak juga. Tak. Kita orang dihormati dalam masyarakat. Baca Quran teruk dia sama seorang. Lama molek sikit dia kumpul balik. Seorang jadi 3 orang. Lepas tu baru dia keluar jadi ramai-ramai. Kita kata alhamdulillah. Pulihlah hubungan kita dengan Allah. Sebelum kita ingatlah Quran ni Allah Taala beri pada kita anugerah yang besar, mukjizat yang besar, iaitu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, hubungan di antara kita dengan Allah, saya tengok kata-kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan tulis kata-kata hikmah ini sangat besar kelebihan dia. Kata Syafi'i rahimahullah, man arada an yaftah Allahu lahu qalbah. Siapa dia nak Allah Taala buka hati dia, buka luahkan dada dia. Nak kata anak kita? Nak? Kena semangat nak kat sini. No. Saya ingat 3 perkara. Yang pertama, dia kena tinggal malayani, benda yang tak berfaedah, tak usah ambil peduli sangat. Ni kita ni kadang-kadang sibuk 24 jam duk baca internet. Sebab nak tengok berita dunia lah, nak tengok berita tu berita ni, apa benda tak tahu apa. Tak ada kaitan dengan kita. Tak usah, kita ambil yang berkait dengan kita, yang boleh memberi manfaat kepada kita, kepada dunia kita, kepada negara kita, kepada akhirat kita. Orang lain itu biar. Jangan habis masa dengan dia. Semua benda kita nak campur berat. Yang kedua kata Syafi'i, sesalilah dosa-dosa yang lepas. Dosa kita lepas-lepas tu kita menyesal. Tak mahu lagi ya Rabbi, astaghfirullah wa atubu ilaika ya Rabb. Dan jauhkan dosa yang akan datang. Balik ni kita tengok. Kelak-kelak yang kita ada dulu tu, kelak maksiat ke kelak tak maksiat? Tak kira lah, kelak berapa pun. Kalau kelak naik basikal, naiklah. Nah, untuk kesihatan. Tapi kelak-kelak yang terlibat dengan mungkar-mungkar maksiat, left lah, tinggalkan dia. Oh, dia kata, kenapa awak left group ni? Saya haji sekarang. Ambo jadi haji dah ni. Takkan nak duduk lalu ni lagi dah. Awak pun, mari kita pakai pergi haji, kita tinggalkan benda-benda yang tak baik. Yang ketiga, ini khas. Wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin. Hendaklah ada di antara dia dengan Allah amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang. Ini masalah kita zaman Facebook ni. Kita kena ada hubungan yang tersembunyi antara kita dengan Allah. Bila baca Quran, kita dengan Tuhan. Bila kita zikir, kita dengan Allah. Malam-malam kita menangis, mengadu kepada Allah Ta'ala dosa-dosa kita, kita dengan Allah. Tak payah bagi tahu kepada orang. Sebab itulah anda tengok waktu PKP baru ni, macam-macam grup yang buat Zoom tahajud. Pukul 4 pagi bangun masuk Zoom. Kata masuk Zoom buat apa?
Pukul 4 pagi bangun, kita tahajud, kita zikir, kita baca Quran, kita berdoa, cukup kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada 3 perkara ini, tinggalkan benda yang tidak ada faedah, menyesali dosa yang lepas dan menjauhi maksiat akan datang, dan ada di antara kita dengan Allah hubungan yang baik, Allah Ta'ala akan bukakan dada kita, Allah Ta'ala akan cerahkan hati kita, Allah Ta'ala akan bimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah kata-kata hikmah daripada siapa? Daripada Imam Syafi'i rahimahullahu wa radiya'anhu. Baik, kita pergi kepada hubungan yang ketiga. Elokkan hubungan dengan manusia. Hal ni kita dengan Allah. Hal ni kita kena betul dengan manusia. Baik tutur kata. Mana kalau dulu kita suka mencarut, suka cakap kasar, suka duk perli orang, suka duk macam-macam dalam muamalah kita dengan orang, menipu contohnya, rasuah. Saya waktu saya belajar di sini dulu, kita tengok orang kita ni baik-baik je. Bukan mari Mekah ni, jumpa di Mekah orang hebat-hebat. Balik-balik tengok, terkejut kita. Bila tengok senarai rasuah, indeks dia begitu tinggi di negara kita, Malaysia. Dan orang-orang yang kita jumpa di Mekah ni pun ada juga dalam senarai itu. Walaupun saya tak percayalah. Kita kata subhanallah. Lepas itulah kita kena ingat bahawa perbuatan itu mungkar. Satu lagi mungkar yang tak dapat mungkar, nama dia riba. Sebab apa riba tak mungkar di Malaysia? Kenapa? Sebab tidak ada akta SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Riba Malaysia tidak ada. Yang adanya sudah bagi rasuah. Ini riba ni kalau tengok dosa dengan rasuah, dosa besar berlaku. Bahkan riba Nabi sebut dalam khutbatul wada di Arafah, Nabi sebut. Ada teks riba disebut. Dia kata di antara riba yang awal yang aku buang daripada Mekah ini, iaitulah riba yang dibawa oleh pak saudara dia, Abbas bin Abdul Muttalib. Pak saudara dia sendiri, dia hapuskan riba. Dan kita sekarang ni masalah riba, masalah macam tak jadi. Jadi haji dan hajah, tengok baliklah akaun kita di mana, dalam bank mana dulu. Kalau bank yang ada Islami, alhamdulillah. Yang belum Islami, tukar-tukarlah sebelum kita. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau kamu tak berhenti beriba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli, kamu seolah-olah kamu berani mengisytihar perang dengan Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup berat kita punya bahaya. Dan juga Nabi ajar kepada kita, alaikum bis-sidqi, sentiasa kita bercakap benar. Kita buat dengan orang pun bercakap benar. Apalagi dalam bisnes. Dalam bisnes bercakaplah betul-betul. Oh ya ustaz, kalau kita cakap betul orang tak beli. Kalau kita cakap betul orang lari, tak apa, manusia lari, tapi Allah Ta'ala redha kepada kita. Saya jumpa seorang sahabat, dia cerita kepada saya. Dia kata, ustaz boleh cerita, tak boleh cerita siapa dia. Menarik juga. Kata, awak nak kata apa? Dia kata, alhamdulillah bisnes saya ni tak berhenti. Ada je projek. Tapi saya tak pernah bagi rasuah. Tak pernah bagi rasuah. Waktu gawat dulu ekonomi, dia tak gawat. Kata, buat apa? Dia kata, saya pun tak tahu saya buat apa. Yang pentingnya saya benar jiwa saya dengan Allah Azza wa Jalla. Mana kalau orang ni orang yang tenda saya. Ini yang saya berani buat. Kalau orang minta bawah-bawah, tak ada. Nak minta atas meja, jangan minta bawah meja. Tak bagi. Kata amalan khas di antara awak dengan Allah, bertawasul dengan apa? Dia kata dia tawasul dengan mak dia. Sebelum dia pergi kerja, sebelum dia pergi jabat, dia akan lalu depan mak dia, pergi ambil menu nak makan pagi apa. Mak dia kata, hari ni aku nak makan nasi lemak. Best. Kedai mana? Dia pergi beli, dia bagi sarapan dulu, baru dia pergi berjabat. Itu di antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi di antara dia dengan orang, dia kata tak pernah saya bagi rasuah, tapi tender saya tak pernah tak dapat. Maknanya para pengusaha, ahli-ahli businessman, businesswoman, tajirah wa tajir, bila kita benar dengan Allah, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Jangan takut. Berapa banyak orang yang menipu tak kaya-kaya pun. Tak kaya. Main rasuah tak kaya juga.
Kayu ada harta juta-juta. Hamba dunia berlaku tu. Lepas tu Nabi kata, man kanatil akhiratu hammahu. Siapa dia letak akhirat depan mata dia, Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib. Tapi siapa dia letak dunia depan mata dia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah Ta'ala jadikan kefakiran duduk di antara dua mata dia. Dia tengok orang tamak lah kau nak. Kalau dia tak pernah cukup, walaupun harta sudah berjuta-juta, makan tak habis. 7 keturunan pun tak habis makan. Habis belum cukup. Sebab dunia menguasai kita. Kerana itulah kata ahli motivasi. Dia kata kapal di atas laut tak menjadi masalah. Tapi kalau air laut masuk dalam kapal, tenggelam. Mana kita di atas dunia tak jadi masalah. Tapi kalau dunia di atas kepala kita, habis. Kita akan bermasalah. Ini kita kena benar. Itulah bila macam-macam pakej timbul musim haji ni, saya timbulkan persoalan. Kita bawa jemaah haji kan apa? Kalau kerana semata-mata atas kertas kita nak untuk juta, 2 juta, insya-Allah kita dapat. Tapi kalau kita mari tolong jemaah haji kerana kita nak menjadikan mereka ini, kita nak bantu tetamu Allah, nak membantu wafdullah, Allah Ta'ala juga akan tolong kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, baiklah hubungan kita di antara kita sama-sama kita. Jangan duduk main berkelahi sana sini. Baik hubungan kita sama-sama kita. Lebih-lebih lagi dengan keluarga yang terdekat, dengan adik-adik. Nak balik haji ni kalau boleh kita awal-awal lagi. Awal-awal ni apa? Awal-awal lagi kita beritahu maaf dan hubungi mereka. Nabi kata, iyyakum wal kadhib. Jangan cakap bohong. Nanti Allah Ta'ala cop atas kepalamu sebagai seorang kazab, sebagai seorang pembohong. Yang keempat, isu yang keempat. Nak habis dah ni? Tak. Ada berapa minit lagi maghrib? Isu yang keempat, pastikan halal dalam makan minum kita, dalam gerak kerja kita, dalam segala perbuatan kita, kita pastikan halal. Kalau tak ada halal, tak usah. Dan jauh yang haram. Dan juga perkara syubhat. Syubhat ni perkara yang meragukan. Hari ni tempat kita ada logo halal. Logo halal. Boleh masuk logo halal ni. Tapi kita kena ingat, halal tempat kita ni ada 2 kategori logo halal. Satu dia panggil ditanggung halal. Ia ni ada panel syariah yang mari cek. Orang jaki mari, pegawai halal mari. Satu lagi jadi gantung halal. Tahu gantung halal? Dia beli logo halal 10 tahun lepas ada TPN. Sedar dia tak nak update pun. Tak ada penguasa mari cek. Itu dia panggil digantung halal. Mana dia gantung logo halal, tak tahu halal ke haram. Ini bahaya. Sebab itulah tuan-tuan haji dan hajah, kalau ada kedai orang Islam yang kita boleh beli, yang kita boleh makan, kenapa nak pergi cari kedai orang bukan Islam? Yang kalau dia kata dia ni paling bersih, tak ada orang boleh kritik. Seekor setengah kuman pun tak ada. Betul dari sudut zahirnya. Tapi tuan dia tak pernah mandi junub. Kau mandi? Tak mandi, muka dia kafir. Tak pernah dia baca bismillah. Tapi kita enggak berkelim pula. Air kedai saya ni dijampi habis oleh 30 orang. 30 juzuk oleh budak tahfiz. Allah. Kita ni kadang-kadang lain atas turun bawah jauh sangat. Ada pun hak kafir tak baca langsung, pergi dia cari hak ni pula. Baru ni saya jumpa satu iklan. Tak tahu duduk mana iklan hilang dalam telefon. Iklan air yang dia jual ni, dia telah rendam sarang anai-anai yang makan 15 juzuk Quran. Kata berapa harga? RM10 botol. Kata kalau dia anak-anak khatam Quran itu 20. Apa cerita main-main? Kita boleh nak baca ruqyah Quran. Ayat dia tak jadi masalah, tapi bukan itu agenda besar kita duduk di situ, jangan. Baiklah para jemaah sekalian, masalah halal haram ni kita jaga betul-betul. Sebab pemakanan ni memberi kesan kepada jiwa manusia. Makanan itu memberi kesan pada jiwa manusia. Pada itulah Nabi kata, atib mat'amak, baikkan makanan kamu, maka doa kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, Inna Allaha tayyibun la yaqbul illa tayyiban. Allah Ta'ala tu baik, dia suka yang benar-benar yang baik, tayyib. Ada orang ni pengembara di padang pasir lama, angkat tangan ke doa, berdoa ya Allah, tapi makanan dia haram, diberi makan benda haram, pakai yang haram, fa'anna yustajabu li zalik. Nabi kata bagaimana doa dia diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Tak mungkin diperkenankan doa kalau kita makan yang benda haram. Wal iyaz billah. Hadis dalam Muslim.
Baiklah, yang kelima, harmonikan hubungan suami dan isteri. Sekarang ni Allah uji kita sikit. Nah, ada suami duduk bilik lain, ada isteri bilik lain. Berasa teruji ke tidak? Kau tak ada uji ya? Waktu pakai ihram, boleh tengok ya isteri, tak boleh nak sentuh, nak kosek-kosek tak boleh. Waktu cabar ke mana Haji Ifrat? Haji Ifrat senyum lah. Ya. Api yang melontar mari bisik lah dia ustaz bilik berkat lagu mana. Kau ada senyum tu. Itu cerita. Baik. Terus ada kosek orang, tak baik tak. Maknanya, sedikit ujian. Jadi balik ni kalau boleh, kita cuba nampak biar ada pengembaraan 40 hari, 30 hari rehlah haji ni. Biarlah kita lebih harmoni dengan isteri kita. Kalau dulu duk panggil lah pun tak suami, hari ni dia panggil dia molek sikit. Boleh? Dia duk panggil makmu ayahmu. Makmu ayah dia, mak dia buat ayahmu. Orang apa panggil? Mu siapa mu? Duk main makmu ayahmu, siapa dia mu? Jadi kita panggil, Nabi panggil Aisyah pun dia panggil Aish. Maknanya ringkas. Ya, apa salah kalau kita panggil molek-molek? Oh, dia kata saya panggil molek benar ke isteri saya ni. Dia panggil Umi ke isteri dia. Umi, bini pun jawab, ya ayah. Bila suami jadi ayah awak? Tak boleh. Tukar sekarang ni, tukar. Yang ngeling ke? Dah, panggillah apa-apa pun. Bukan suami panggil ibu kepada kepada bini dia. Bini jangan panggil ayah kepada suami. Ada dalam asar, dalam hadis, para sahabat ini menegur bahawa apabila orang tu panggil orang ini menunjukkan dia bukan macam panggilan kepada adik-beradik, dia berbeza. Kita beza. Dan juga jangan tunjuklah beke-beke ke isteri itu, jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin itu menghina seorang mukminah. Bila nak marah ke bini, marah tu kasar. Ingat bini itu macam hamba dia. Nabi kata, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perangai dia satu yang kita tak suka, banyak lagi yang kita yang baik. Ada isteri ni masya-Allah pandai masak, pandai tu pandai ni, tapi kalau kita pergi rumah dia kan macam kapal pecah. Tahu kapal pecah? Panggil marah hajar dah. Tak mau berhaji marah. Macam kapal pecah mana kubur rumah dia. Allah. Kalau orang mari kat pusing. Dengan pepoh anak bertabur dekat macam-macam. Tapi hajat kita dok juru berlaku. Maknanya ada orang rumah cantik masuk pula duk main telur goreng ya siapa lah. Tengok lagi ni tak? Pasal tu Nabi kata, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau tak suka satu, banyak lagi hak kita suka. Kita habis suka sudah. Kalau tak suka tu makan tak pandang masuk. Kita kedah suka apa. Kalau ni pasar malam banyak, pasar pagi pun ada. Kalau tak laku pula orang. Jadi yang penting kita kena buat. Bagi pihak wanita khasnya muslimin, suami haji pakat dengan melakukan nasihat kepada wanitanya. Nabi kata apa? Iza sallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu jaga solat 5 waktu dengan baik, wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan dia, wa hassanat farjaha, jaga kemaluan dia, wa ata'at zawjaha, ta'alah kepada suami dalam perkara yang baik. Suami suruh benda baik, ta'at. Di antara kebaikan suami, solehnya suami awak, baiknya abang haji awak ni, apabila dia menjaga aurat isteri dia. Boleh ke tak boleh? Berani ke tak berani? Sebenarnya kali depan ni. Kalau bini nak pergi pasar malam tu, tak patut untuk aurat. Berani ke tegur dia suruh tukar baju lain? Dengar kau sikit. Tak setahun ni selu di mana? Berani? Berani tak apa. Dengar tu muslimah, ajah dah. Ni dia dok sekali bini celak. Oh, sibuk. Pakai start kereta ke selalu lah. Lain kali jangan buat gini malu kau orang. Gitu lah. Mesti tegas. Tanda kesolehan suami. Haji kita tu soleh apabila dia boleh bertegah dengan isteri dia dalam perkara-perkara yang tidak baik. Jaga malu. Nabi kata apa? Semaya jaga dah, puasa jaga dah. Kan? Jaga kehormatan diri. Taat kepada suami, apa jadi? Qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syit.
wahai muslimah, perempuan ini masuklah pintu surga mana yang kamu nak. Payah ke senang nak di surga? Payah muslimah? Mudah ya. Tapi mudah tak mudah. Kita jaga pasal ni. SOP tadi. Baik, yang keenam, jaga penampilan diri dan juga jaga aurat. Hari ini saya berterus teranglah, muslimah ada depan saya. Inilah peluang untuk kita beri nasihat bahawa di antara perkara yang menjadi kepincangan dalam hidup kita ni sebagai seorang muslimah, masalah penjagaan aurat. Aurat muslimah ni dia boleh buka kepada orang lain depan orang ajnabi, dia bukan suami dia, bukan mahram dia, muka dia dengan tangan. Mana boleh buka sampai sini dengan tangan. Sebab itulah muslimah ni wajib dia kena pakai stongan. Kena stongan. Enggak boleh stongan. Stokin tangan je. Kena pakai je. Stokin kaki kena pakai juga. Ini kita tengok ramai baik tu orangnya, tapi masalah stongan tak ada. Jadi kita masih lagi dalam ni di atas nama kasih sayang kita Abu Anah ni kepada semua hajah yang mari, yang kita harap hajah akan selamat daripada api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Usikunna bi taqwallahi azza wa jalla. Saya berpesan, berwasiat pada petang ini supaya jaga aurat masing-masing. Dia kata, ustaz, waktu di Mekah ni boleh saya balik Malaysia dengan uniform kerja masing-masing. Kata kita buatlah setakat mana yang kita mampu. Di luar daripada kemampuan itu, minta ampunlah dengan Allah azza wa jalla. Nak minta kerja lain bukan senang. Tak pergi kerja kan tak ada pula rezeki nak makan. Jadi kita usaha. Ni masalahnya tak ada akta apa-apa, tak ada larangan apa-apa. Dia sendiri tak tutup aurat. Habis macam mana kita nak masuk syurga dengan kita langgar perintah Allah azza wa jalla. Baik para jemaah sekalian, itu di antara. Kemudian jangan pula kita bebas sana sini. Ni kita pergi kerja. Suami izin isteri pergi bekerja. Pejabat. Lepas waktu kerja, tengah-tengah waktu kerja boleh keluar dengan kawan-kawan, friend-friend pergi makan sana sini. Itu di luar daripada keizinan. Betul tak? Keizin belakang. Asal kau bebas-bebas. Ya, pasal telah muslimah hari ni, dia pergi sana sini tanya ustaz, tapi nak tanya nak pergi masjid baru tanya. Ustaz, kita ni nak solat di masjid ke nak solat di rumah? Sebab ada hadis kata solat afdal wanita ni solat di rumah. Betul? Kata pandang pula tanya nak pergi masjid. Waktu dia nak derak bawa dia tak tanya apa ustaz. Jalan sana sini sampai suami pula telefon, ustaz tolong mai ajak ustaz, bini saya tak klik 3 hari tadi. Macam-macam dia punya bisnes. Allahu akbar. Ini dia panggil bala akhir zaman yang kita pun tak tahu macam mana keadaan dia para jemaah sekalian. Baiklah, yang ketujuh, sebagai seorang haji dan hajah, kita mesti jaga adab yang lain-lain, adab kedudukan. Di antara adab yang mudah, yang simple sangatnya, adab makan minum. Adab makan minum, mudah ke payah? Jadi kita nak makan baca bismillah. Orang baca doa Allahumma barik lana tu panjang. Saya nak ajar satu, Nabi kita ajar. Nabi kita bila nak makan, Nabi kata sambillah, makan baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang ada depan. Hak ni haji dan hajah cubalah ambil perhatian. Waktu kita makan dengan sudu, saya tengok orang yang makan dengan sudu, banyakkan dia suap dengan tangan kiri. Betul tak? Saya tak boleh, saya kidar dia tu ustaz. Kidar kau orang panggil. Masa jenis tangan kiri ni, kidar. Kalau kita ada kidar, terus makan dengan sudu, makan dengan tangan. Makan dengan tangan, dia makan dengan tangan kanan. Tapi kalau dengan sudu, perak kiri. Ini bahaya. Yang ada larangan, bahaya. Minum air contohnya. Kalau kita cakap dengan orang, minum air. Kadang-kadang ustaz tengah ceramah pun dia ambil tangan kiri minum. Itu bahaya. Maknanya merusakkan. Nabi kata, kenapa Nabi larang? Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Nabi kata memakan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, kerana syaitan yang minum tangan kiri. Auzubillah. Jadi kita nak jadi syaitan kata. Tak mahu kan? Jangan minta, jangan minum tangan kanan. Naik gigi, makan je. Waktu saya belajar di Madinah tu, cerita nakas kita. Budak-budak ni, anak kita di pra sekolah ni, dia ajar 2 hadis.
Hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas, ya gulam ihfazillah yahfaz. Wahai anak, menjaga hak Allah, Allah jaga kamu. Sampai ke akhir hadis. Itu hadis akidah. Mana hadis akidah ni? Kita kena ajar anak kita daripada kecil lagi. Mana jaga hak Allah, mana kena jaga solat, jaga puasa, Allah jaga. Bila minta tolong dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong dengan Allah. Minta pelindungan Allah. Jangan minta dengan apa benda-benda yang makhluk-makhluk entah perlu. Jangan salah faham pula. Tu kita minta perlindungan dengan security tu. Tu benda zahir. Benda-benda pergantungan hati maksudnya. Itu tak boleh. Kemudian satu lagi hadis yang diajar daripada hadis Umar bin Abi Salamah. Kalau Nabi kita kata, ya gulam, sambillah, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah, makan tangan kanan, makan dengan hak depan kita, jangan lompat pergi ke depan orang. Kerana fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi waktu ada tetamu mari tu, anak balik rumah. Jadi makcik ni makan tangan kiri. Anak kita mari bisik. Wah, dah tahu. Ada syaitan. Oh, kata pendak mu anak saya. Dia kata syaitan, dia kata lesh. Ya aku lebih shimal, makan dengan tangan kiri, syaitan. Jadi budak-budak pun tahu dia punya kesalahan. Jadi kita kena ingatlah benda-benda macam tu. Ini sebab walaupun nampak simple, tapi benda tu sunnah Nabi SAW. Sebab itulah semalam bila saya cerita kepada haji dan hajah di Ja'ranah. Ingat ada cerita, ada yang pergi ada tak pergi. Dia sibuk dengan tukar ihram. Waktu Nabi kita selesai pembahagian harta, dia bagi kepada orang Mekah. Dia tak bagi kepada orang Madinah. Orang Madinah kecil hati. Hai Rasulullah ni ingat ke boleh mari Mekah gak terlupa kita. Nabi dengar, terus Nabi panggil. Panggil semua Ansar kumpul di satu tempat. Nabi kata apa? Ya maksar Ansar, mureda ke tidak? Orang Mekah balik dengan kambing, balik dengan unta, hampasan perang. Kamu balik ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah menangis sebab mereka boleh bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesayangan dia kepada Ansar. Cintanya Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang ni datang ke Mekah. Semua amalan yang kita buat, khuzu anni manasikakum, ambillah amalan haji kamu tu daripada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tanda kita cinta? Kita sanggup berjalan jauh melontar, sanggup menghabiskan duit, sanggup berjalan tawaf, sanggup sa'i semata-mata kerana sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan kita ni pun haji dan hajah cuba untuk kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab makan minum kita ikut sunnah. Dia kata, Ustaz saya makan dengan sudu. Nabi tak larang nak makan dengan sudu ke, dengan kayu ke, dengan gerpu ke, dengan apa lagi alat-alat kepik ni. Boleh makan, tapi guna tangan kanan lah untuk nak masuk dalam mulut. Jangan duduk main masalah. Sekali saya pergi satu seminar mereka antarabangsa di satu sebuah universiti Kuala Lumpur. Dia makan ramai-ramai ni sebagai tetamu pembentang. Kita makan dengan sudu. Ada orang Perli, Profesor Perli, dia kata orang pondok makan dengan sudu ni. Kata dia ni cari pasal. Dia makan tangan kiri. Kita kata Nabi tak larang makan dengan apa? Dengan alat apa? Ya Nabi larang makan dengan tangan kiri. Sebab makan tangan kiri itu syaitan. Dia makan dengan hukum situ. Kata pasal Abu Anah dia pasal. Kalau dia tak kata kita pun tak pasal ikut dia ni. Maknanya alat makan tak ada masalah. Yang jadi masalahnya apabila kita melanggar SOP cara makan. Baiklah, sama juga dengan etika pakaian. Nah, kita laki-laki ada pakaian kita, wanita ada pakaian dia. Jangan tukar pakaian. Yang jadi masalah ni pakaian tak tukar, tapi saiz tukar. Nah, mak pakai baju anak, kakak pakai baju adik, tak lemak kata orang. Betul-betul aurat pakaian kita hari ni ada 3 kategori dengan anda muslimat. Satu dipanggil pakaian menutup aurat. Sekarang ni tutup aurat molek ni apa ni? Lepas tu dia panggil membungkus aurat. Tahu bungkus aurat? Pakai ketak tu. Nah, tu bungkus aurat. Yang ketiga dia panggil menudung aurat. Tudung aurat macam tudung saji, kok jarang. Itu panggil tudung aurat. Yang kita naknya ia menutup aurat. Itulah beberapa pesanan kita. Aku seorang haji dan aku seorang hajah, dan jangan lupalah segala pesanan-pesanan yang lain yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat kita sampai.
Mudah-mudahan ada manfaatnya tazkirah kita ini pada petang ini, insya-Allah. Jadi sampai tunggu maghrib, saya break di sini dulu untuk beri laluan kepada haji dan hajah, siapa nak ambil wudu, siapa nak ambil ini. Dan di antara lagi yang besarnya dalam program kita ni, jangan lupa lah yang mana belum lontar lagi kotak-kotak yang masih berbaki tu, dipersilakanlah lontar sebelum kita tinggalkan bumi Mekah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita doalah pada petang yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau taufikkan kami setelah mengerjakan haji ini dapat menjaga kemabruran haji dengan sempurna, dapat menjaga kehidupan kami sebagai haji dan hajah dengan sempurna, dapat beristiqamah dengan istiqamah yang telah di atas landasan Engkau redai sehingga kita mati. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mana-mana kekurangan yang ada pada kami, sempurnakanlah. Mana-mana kelemahan yang ada pada kami, tampalkanlah. Mana-mana lagi di antara kami yang masih lagi belum meninggalkan rukuk-rukuk mereka, hidayah kepada mereka supaya mencampakkannya dalam tonton sapa sebelum kita balik, ya Rabbal Alamin. Mana-mana sahabat kami yang sakit, yang masih lagi dalam kesakitan, sembuhkanlah mereka. Dan mana-mana lagi kekurangan, ketidakbaikan yang ada, ya Allah, tinggal berikanlah pada kami dapat meninggalkannya dan beristiqamahlah kami di atas landasan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah.